Memang menarik kalau kita bercakap tentang mengkuang ni. Daripada zaman dulu sampailah sekarang, semakin banyak barangan yang boleh dihasilkan menggunakan mengkuang. Dan sekarang ni, Yana bersama dengan Puan Zalina Mahmud yang datangnya jauh daripada Terengganu. Okey, dari Terengganu hari ini untuk berkongsi dengan kita semua tentang hasil kraftangan mengkuang yang dibuat oleh Puan Zalina sendiri. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Puan. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Puan, Ya, saya. Puan sekarang ni tengah buat hasil kraftangan untuk dijadikan apa tu? Okey, akak buat di alas pinggan menggunakan teknik anyaman bertulang. Okey. Alas pinggan. Ya, saya. Tekniknya Anyaman bertulang. anyaman bertulang. Ini yang dah siap lah ya? Ya. Okey, kalau anda lihat yang saya bangun sekejap, yang Puan tengah buat tu adalah yang ni. Ni memang sangat-sangat cantik. Kalau Puan boleh kongsikan juga, Yana difahamkan Puan belajar daripada pewaris ya? Pewaris ni adalah program perantis warisan kraft. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan tahun bila mula belajar dan berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk betul-betul mahir dalam pembuatan kraft tangan mengkuang ni? Baik. Okey. Saya mula berkiat dalam bidang ni pada bulan 11 tahun lepas. Oh, Ya. bulan 11 tahun Bulan lepas. 11 tahun lepas. Barulah lagi. Ya, baru lagi. Lepas tu? Lepas tu diajar macam-macam lah daripada basic, pengelanan bahan mentah, mengkuang, batalakat, alatan-alatan yang diperlukan. Lepas tu kita daripada ni lah, kita ajar basic semua sekali. Daripada ambil daun dia, melayur, mencelup, mewarna, semua kita belajar. Maknanya orang kata daripada A to Z lah ya? Ya, daripada nak memilih daun mengkuangnya. Ya. Oh, kemudian apa yang membuatkan Puan berminat sebenarnya untuk menceburkan diri dalam kraft tangan mengkuang ni? Akak rasa semua orang tahu yang produk ni tak ada yang mewarisi sangat. Saya menyambung legasi adik guru saya. InsyaAllah. Iaitu? Puan Hajah Kalsum. Oh, jadi memang belajar direct daripada guru lah. Daripada adik guru. Adik yang Puan belajar sekarang ni kan, setengah orang mungkin nak belajar daripada guru tu tak jumpa gurunya dan sebagainya. Jadi mereka belajar secara online. Ada tak Puan menjadikan online medium ini juga sebagai salah satu sumber rujukan? Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam Facebook ke, tapi rasanya kita belajar macam ni, berdepan ni lagi lebih memahami. Betul, senang lagi nak faham kan? Ya. Okey, biasanya nak menyiapkan satu hasil kraft tangan khususnya yang macam Puan tengah buat sekarang ni kan ke apa ni? Lapik pinggan kan? Berapa lama masa yang diambil? Kalau satu hari akak dapat buat 2 keping insya-Allah. Satu hari 2 keping. Ketelitian itulah. Kalau kita buat mengaut-ngaut je macam sengit ke, kita nak bagi dia sama. Maknanya daun-daun dia, bentuk dia semua. Jadi 2 hari insya-Allah boleh. Warnanya pun perlu tepat kan? Ya. Kalau boleh tunjuk kat saya satu, saya nak cuba buat sebenarnya. Walaupun tangan saya ni tak berapa berseni, tapi nak cuba jugalah. Masukkan ini ke sini. Masuk ke sini. Tarik jangan rapat. Okey, macam ni. Okey, yang ni. Yang warna berbeza. Ya. Silangkan macam ni. Okey. Sebenarnya ada berapa banyak teknik bila kita bercakap tentang kraft tangan mengkuang ni? Kalau teknik tu, dia sebenarnya kadang-kadang kita tengok kepada produk yang kita nak buat. Okey. Macam ni, dia cara dia macam ni saja. Dia anyaman bertulang ni macam ni saja. Kita silangkan, kita jadi kepala dia macam bersilang lah. Macam ni. Okey, masukkan macam ni. Okey, tarik, bagi kemas. Ini masukkan macam ni. Okey, tarik. Ni tarik sini. Tarik atas. Okey. Tarik. Okey, yang ni tarikkan macam ni. Ni keluar. Tarik. Betul tarik ke sini pula. Dah jadi. Macam ketupat pula. Tapi kan, okey, ini kalau nak menghasilkan kraft tangan pelapik meja, pelapik pinggan, pelapik cawan. Apa antara kraft tangan yang agak susah sebenarnya nak dibuat menggunakan mengkuang ni? Baik. Macam kalau kita tengok tika tu dia mudah sebenarnya kalau guna. Tapi bila kita gabungkan yang kelarai-kelarai 48 jenis tu, itu yang menjadikan dia suka. Okey. Kalau kita anyam biasa je, insya-Allah boleh macam bentuk macam ni. Yang ni mudah. Ni gadas nama dia. Gadas. Anyaman gadas. Tapi bila kita masukkan kelarai macam dia punya ni jalur-jalur macam ni, ni kena ni kelarai berdiri nama dia. Maknanya kelarai ni yang
menyukarkan, tapi itu yang mencantikkan motif produk kita sebenarnya. Faham. Maknanya intrikasi ataupun kesulitan hasil kraft tangan tu sendiri juga yang akan menentukan harganya. Betul? Ya, betul-betul. Sebab yelah, betul juga macam yang Fahril katakan tadi. Ada orang terperanjat bila kita pergi ke kedai dan sebagainya, berjumpa dengan pengusaha mengkuang yang terkejut kenapa harganya begitu mahal. Ini adalah sebabnya kesulitan proses pembuatan kraft tangan menggunakan mengkuang ni. Walau laju je Kak Zalina kita buat. Kalau saya tadi buat tunjuk sikit-sikit pun saya dah susah nak buat sebenarnya. Tapi apa lagi antara kraft tangan yang dihasilkan oleh Puan sendiri? Okey, macam saya ni, saya memang fokus pada mengkuang. Jadi maknanya produk berasaskan mengkuang sajalah, macam beg, kita pelbagai lagi. Ni kita panggil apa? Clutch? Ni kita panggil supik. Supik? Supik. Clutch macam ni. Ni clutch bag. Oh. Ni clutch bag. Lepas tu macam anyaman bertulang ni, kita boleh perbagaikan. Kita buat macam kotak hiasan boleh, kotak tisu, macam bakul. Yang kotak ni kalau jadi hantaran pun cantik boleh. juga. Kita buat kotak saja maknanya. Okey Puan, kalaulah ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni kan yang nak mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mungkin ada yang tertarik nak belajar dengan Puan dan sebagainya, bagaimanakah caranya? Boleh kontak saya di Facebook saya, Cik Zalina Mahmud. Okey. Ya. Facebook sahaja? Facebook, IG lupa namanya. Okey, baik. Anak pun ada yang menurun juga ke belajar? Oh, anak akak lelaki yang sulung baru tingkatan 3. Rasanya macam tak kot. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Zalina sudi datang daripada jauh untuk bersama dengan kita semua berkongsi tentang ilmunya menggunakan hasil kraft tangan mengkuang ni. Terima kasih sekali lagi.